kepada ekonomi. Untuk tahun 2023, kerajaan akan menyediakan 3.7 bilion ringgit bagi melaksanakan projek-projek kecil dan sederhana di seluruh Malaysia. Ini termasuklah 500 juta ringgit yang dikhususkan kepada kontraktor kelas G1 hingga G4. Antaranya bagi melaksanakan penyelenggaraan bagi jalan persekutuan, TT dan jambatan kecil, rumah ibadat serta infrastruktur yang rosak akibat banjir. Bagi menyokong kontraktor Bumiputera, kerajaan akan menyediakan pembiayaan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang terlibat dalam bidang seperti elektrikal dan pembinaan melalui skim pembiayaan kontrak ekspres dengan dana 20 juta ringgit. Kerajaan juga akan melaksanakan inisiatif kontraktor NITA bagi menyokong penyertaan lebih ramai kontraktor wanita Bumiputera dalam perolehan kerajaan. Sebanyak 50 juta ringgit nilai projek-projek kecil akan dikhususkan kepada kontraktor wanita kelas G1 hingga G4. Bagi tahun 2023, DNB akan memperluas rangkaian 5G di seluruh negara merangkumi 70% kawasan berpendudukan tinggi. DNB berancang untuk melaksanakan perbelanjaan infrastruktur bernilai 1.3 bilion ringgit. Kerajaan akan terus mensubsidi kos perkhidmatan dan meningkatkan capaian pengangkutan awam di seluruh negara. Perkhidmatan bas henti-henti penting kepada penduduk bandar yang menggunakan kenderaan awam untuk ke tempat kerja. Wanita ialah anugerah. Mereka bukan sahaja membina keluarga sakinah, malah turut segandingan memakmurkan negara. Bagi memastikan dasar yang direncana mengambil kira kepentingan gender focal team akan diwujudkan di setiap kementerian dan agensi. Kita semua di dalam Dewan Yang Mulia ini telah menjadi saksi kepada lulusnya rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021. Komitmen tegas ini adalah untuk menoktahkan segala bentuk gangguan seksual di samping meningkatkan kesedaran semua agar tindakan ini tidak lagi dinormalisasi. Ialah pelaburan terbaik bagi membina masa depan negara yang cerah. Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak 55.6 bilion ringgit berbanding 52.6 bilion ringgit. Khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif di bawah bajet 2023. Jumlah dana yang besar ini adalah bagi meminimumkan kos sara hidup antaranya melalui kawalan harga barangan dan perkhidmatan. Kerajaan komited untuk memastikan barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, gas, LPG, petrol dan diesel sampai ke tangan penduduk luar bandar pada harga yang berpatutan. Tahun harapan 200 juta ringgit disediakan bagi menampung kos pengangkutan dan pengedaran barang perlu. Kerajaan juga akan memperluas manfaat program ke-23 kawasan baru termasuklah Kampung Pasin di Mukah, Sarawak dan Kampung Tawayari di Lahad Datu, Sabah. Bekerja sendiri membayar caruman per keso, kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman tersebut. Ini bermakna orang bekerja sendiri seperti penghantar makanan, petani, nelayan, pegiat seni finas dan penjaja hanya membayar 20% saja. Tahun hadapan, inisiatif ini akan disediakan 150 juta ringgit dan diperluas kepada mereka yang bekerja sendiri seperti pemandu taksi dan pekerja gig sektor teknologi maklumat. Menyedari manfaat yang diraih daripada pemberian bantuan tunai langsung, pelaksanaan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM akan terus ditambah baik. Dengan itu, untuk tahun hadapan, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Berpegang teguh pada janji Allah yang Maha Esa dan pada setiap usaha yang dibina. Moga-moga ini adalah yang terbaik untuk Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemakmuran untuk semua, salam keluarga Malaysia. Mengkaji lebih 250 memorandum serta 12,000 cadangan awam. Syahadan terhasilnya satu dokumen yang natijahnya lengkap. Ini adalah natijah siap siaga kita, ini adalah bajet 2023. Kebajikan dan sokongan yang berterusan kepada para pesawah, nelayan dan pekebun kecil. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan menyediakan pertama, pelbagai subsidi dan insentif merangkumi subsidi harga padi, baja padi, benih padi sah, baja padi huma dan insentif pengeluaran padi serta insentif tangkapan hasil nelayan dengan peruntukan RM1.8 bilion, iaitu meningkat RM100 juta berbanding tahun ini. Akan terus digiatkan dengan langkah berikut. Pertama, memperketat kawalan import rokok dan produk minuman keras melalui tempat pendaratan sah termasuk jeti persendirian.
Kedua, menghadkan aktiviti transshipment produk minuman keras daripada pelabuhan tertentu sahaja. Ketiga, menjadikan kompleks immigration, custom, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam sebagai single exit point bagi wilayah utara. Dan keempat, menyediakan ganjaran khas bagi memperkasa usaha membantras penyeludupan rokok dan minuman keras. Golongan belia mewakili lebih seperempat populasi negara. Sememangnya pada tangan-tangan mereka lah yang menentukan lakaran wajah masa depan negara. Elok acuan kita, moleklah peribadi mereka. Sungguh pun negara berjaya mencapai tahap guna tenaga penuh, tetapi kadar pengangguran bagi mereka di bawah 25 tahun termasuk lepasan sekolah dan institut pengkajian tinggi masih berada pada tahap 11% pada suku kedua 2022. Hal ini akan terus diberi perhatian. Bagi memastikan anak muda diberi akses pekerjaan sewajarnya, kerajaan akan menyediakan insentif penggajian di bawah perkeso kepada majikan yang menggaji belia berumur 18 hingga 30 tahun yang menganggur lebih daripada 3 bulan. Selain itu, insentif ini turut dipanjangkan kepada majikan yang mengambil graduan TVET. GLC dan GLIC akan terus memainkan peranan sebagai nadi penggerak ekonomi negara dan komited untuk membuat pelaburan sehingga RM50 bilion bagi tahun 2023. Antaranya, pertama, melabur dalam modal teroka bagi menyokong syarikat pemula dan usahawan sehingga RM1.3 bilion. Kedua, menumpukan kepada projek-projek sekuriti makanan sebanyak RM1.35 bilion. Ketiga, mendorong agenda kelestarian dengan pelancaran sustainability framework serta menetapkan sasaran untuk mencapai portfolio fully ESG compliant dan operasi carbon neutral. Keempat, membuat perolehan hijau sehingga RM330 juta di samping menyediakan infrastruktur EV. Dan kelima, membuat pelaburan langsung domestik sehingga RM45 bilion. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Ini bermakna jika seorang kaki tangan grade 11 yang bergaji RM1,600 mendapat kenaikan gaji tahunannya sebanyak RM80 pada setiap bulan April bagi tahun depan, beliau turut mendapat kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 bermula pada bulan Januari 2023. Ini menjadikan gaji akhir beliau pada tahun 2023 sebanyak RM1,780 dan gaji ini kekal dibawa ke tahun seterusnya. Dua UTC baru di samping menyelenggara UTC sedia ada dengan peruntukan RM20 juta. Sementara itu, kerajaan melalui MDEC akan mempelopori usaha mentransformasi UTC sebagai hub digital. Antaranya, urus niaga di UTC akan dijalankan secara tanpa tunai di samping menggalakkan pelbagai aktiviti digital seperti e-sukan dan pengikodan untuk manfaat belia setempat. Sukacita yang diumumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 dinaikkan kepada RM600 dan dibayar pada bulan Mac 2023. Bersama dengan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 yang berkuat kuasa Januari 2023 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM700 menjadikan jumlah tambahan keseluruhan untuk pejabat awam yang layak pada tahun 2023 adalah sebanyak RM2,500. Tan Sri Yang di-Pertua, aktiviti R&D diperuntukkan RM364 juta dan diterajui dua kementerian utama, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selain itu, kerajaan menyediakan RM50 juta, antaranya untuk pertama, melaksanakan pembangunan dan pengkomersialan nanoteknologi di bawah Nano Malaysia Berhad dengan peruntukan RM16 juta. RM16.5 bilion disediakan bagi sektor pengangkutan melalui projek infrastruktur utama, terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo, landasan kereta api berkembar Gemas Johor baru, ECRL, RTS Link dan Central Spine Road. InsyaAllah, jajaran Pen Borneo Negeri Sarawak dijangka siap sepenuhnya untuk manfaat rakyat Sarawak dan Pen Borneo Negeri Sabah pula akan siap menjelang 2024. Bagi meningkatkan kualiti penyampaian serta menyediakan persekitaran yang kondusif, kerajaan turut mengutamakan keperluan penambahbaikan dan penyelenggaraan aset termasuk jalan raya persekutuan serta bangunan kerajaan dengan peruntukan RM11.4 bilion. Kini projek MRT2 fasa 2 melibatkan stesen Kampung Batu ke Putrajaya Central telah hampir siap dan dijangka mula beroperasi pada Januari 2023 untuk manfaat penduduk Lebah Kelang. Tan Sri Yang di-Pertua, tahun ini perkembangan modal menyumbang kepada peningkatan kos makanan sedunia. Kerajaan sedaya upaya memastikan impak kenaikan kos yang minimum, antaranya melalui penempatan harga siling bahan makanan, penghapusan permit import dan melaksanakan inisiatif jualan murah keluarga Malaysia.
Selaras dengan dasar agromakanan negara, kerajaan akan terus memperkasa sekuriti makanan supaya tidak lagi bergantung kepada bekalan import agar mampu berdaya tahan daripada sebarang kejutan masa hadapan. Setakat tahun 2020, penggunaan tanah bagi tanaman makanan telah merosot kepada hanya 1.2 juta hektar berbanding 7 juta hektar untuk penanaman kelapa sawit dan getah. Bagi meningkatkan penghasilan makanan, kerajaan berhasrat untuk memanfaatkan tanah-tanah terbiar milik Felda, Felpra dan Risda dan agensi di bawah MAFI dengan keluasan sehingga 800 ekar untuk tanaman makanan. Kerajaan terus memperkukuh ketenteraman awam dan keselamatan negara dengan KDN dan MINDEF diperuntukkan sebanyak 18.3 bilion ringgit dan 17.4 bilion ringgit. Tahun 2023, usaha utama kerajaan adalah untuk melaksanakan pertama, pembelian dan penyelenggaraan aset ATM bagi meningkatkan kesiagaan pertahanan dengan peruntukan hampir 4 bilion ringgit. Kedua, pembelian dan penyelenggaraan aset PDRM bagi meningkatkan keselamatan dalam negeri dengan peruntukan 431 juta ringgit. Bajet 2023 menyokong pembangunan yang inklusif. Semestinya, agenda memartabatkan syiar Islam akan terus diutamakan. Di bawah Jabatan Perdana Menteri, sejumlah 1.5 bilion ringgit disediakan bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam. Bagi tahun 2023, kerajaan menyediakan 150 juta ringgit untuk menyelenggara fasiliti pendidikan di bawah seliaan JAKIM. Antaranya Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Tahfiz dan Institut Pondok Berdaftar. Setiap tahun, kerajaan menyediakan hampir 700 juta ringgit sebagai bayaran allowance bulanan kepada imam, guru kafar dan guru takmir. Mereka berperanan besar dalam mendidik anak-anak kita dan mengimarah Islam di peringkat komuniti. Maka kerajaan bersetuju untuk memberikan bayaran khas one-off RM500 kepada guru kafar, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan marbut. Seramai 72,000 orang akan menerima manfaat. Inisiatif ini melibatkan jumlah pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit termasuk sumbangan pihak industri. Bagi tahun 2023, inisiatif jendela akan disediakan 700 juta ringgit untuk melaksanakan ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah, iaitu masing-masing sebanyak 6.3 bilion ringgit dan 5.4 bilion ringgit. Peruntukan ini antaranya untuk melaksanakan projek infrastruktur air, elektrik, jalan raya, kesihatan dan kemudahan pendidikan. 5 wilayah koridor utama negara akan menerima peruntukan keseluruhan 1.4 bilion ringgit, iaitu meningkat 2 kali ganda berbanding 690 juta ringgit pada tahun ini. Tahun hadapan, program utama yang dilaksanakan termasuklah pertama, projek ladang tenusu di Cuping Perlis dengan kos 80 juta ringgit. Kedua, program pembangunan modal insan di bawah ECERDC, antaranya bagi meningkatkan prestasi akademik anak-anak B40 dengan peruntukan 63 juta ringgit. Ketiga, sistem pengangkutan bas rapid transit di Johor dengan peruntukan 80 juta ringgit. Keempat, pembesaran pelaburan kontena Sapangga Bay di Sabah dengan peruntukan 250 juta ringgit. Dan kelima, projek infrastruktur bekalan air Salma Laju Fasa 3 di Sarawak dengan peruntukan 100 juta ringgit. Bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi koridor, pakej galakan cukai sedia ada yang akan tamat pada tahun ini akan ditambah baik dan dilanjutkan untuk tempoh 2 tahun lagi. Pertumbuhan ekonomi di utara akan terus dipacu melalui projek Zon Ekonomi Sempadan Khas SBZ8 di Bukit Kayu Hitam Kedah. Kerajaan berhasrat untuk membangunkan hub lalu lintas digital dan pusat data alternatif bagi rantau Asia Tenggara di kawasan seluas 200 ekar di SBEZ8. Tahun hadapan 25 juta ringgit disediakan untuk menyediakan infrastruktur utama di samping sektor swasta pula akan melabur aset perniagaan dengan potensi pelaburan domestik sehingga 4 bilion ringgit dan menyediakan lebih 600 peluang pekerjaan. Kerajaan merancang untuk membangunkan bandar-bandar yang bersepadan dengan Thailand dan Kalimantan di Indonesia. Antaranya di Bukit Kayu Hitam Kedah, Kalabakan Sabah dan serta Tebedu dan Bakalan di Sarawak. Bakalan Sarawak dengan kos 150 juta ringgit. Kerajaan bercadang untuk memulakan kerja awalan bagi membina jalan baru dari Kalabakan Sabah ke Simanggaris Indonesia dan menaik taraf Jalan Serian Tebedu Sarawak ke sempadan Indonesia.